Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur, dan kita ke tajuk utama untuk malam ini. 2 maut lori ayam langgar lori batu. Juga ajaran The Ahmadi, Religion of Light and Peace, bertentangan dengan syariat Islam. Seorang bekas pembantu kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengaku tidak bersalah atas 37 tuduhan berkaitan pecah amanah serta pengubahan wang haram bernilai 10.272 juta ringgit dan 4.734 juta ringgit. Tertuduh yang berusia 38 tahun membuat pengakuan itu di 4 Mahkamah Session Kuching. Muhammad Zairul berdepan 3 tuduhan pecah amanah di bawah Seksyen 409 Kanun Kesiasaan dalam tempoh 2019 hingga 2021, manakala kesalahan pengubahan wang haram antara 2020 hingga 2022. Berdasarkan fakta kes, pada 4 Januari 2022, seorang penolong akaunten di Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, JKM Sarawak, telah membuat semakan agihan peruntukan tahun 2022 ke Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian dan mendapati perbelanjaan pada Disember 2021 untuk gaji pokok dan allowance adalah melebihi daripada purata perbelanjaan sebenar bagi setiap bulan. Semakan turut dibuat dengan unit gaji di Jabatan Akaunten Negara di Sarawak. Hasil perbandingan dokumen laporan VOT Disember 2021 dan penyata gaji tertuduh yang bertugas sebagai pembantu tadbir kewangan grade W19 di cawangan kewangan persekutuan terdapat transaksi yang mencurigakan. Dia turut didakwa 31 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Kes akan disebut semula 10 Mei depan. Ketua Polis Manjung, Asisten Superintendent Muhammad Nordin Abdullah berkata polis menerima laporan daripada Ibu Menteri KPKT kira-kira pukul 10.15 pagi. Baik, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Ko Meng menerima ugutan pagi tadi. Ugutan tersebut diterima melalui tulisan di atas kertas yang diletak di hadapan kediaman ibu beliau di sebuah taman perumahan di Air Tawar, Manjung. Ibu Komeng membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Manjung memaklumkan ketika keluar rumah dia ternampak banyak kertas bertaburan di hadapan rumahnya kira-kira 7.30 pagi. Kertas tersebut katanya bertulis Nga Komeng jangan cabar Islam dan pengadu percaya tulisan tersebut berniat tidak baik. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Kesiasaan atas kesalahan menakutkan secara jenayah. 2 maut manakala seorang cedera dalam nahas membabitkan 3 kenderaan termasuk 2 lori di kilometer 294.8 Lebuh Utara Selatan Plus arah utara dekat Goping pagi tadi. Yu Kiang Kun, 53 tahun, yang memandu lori dengan muatan sangka ayam bersama Abdul Rahman Mat Desa, 39 tahun, sebagai kelindannya maut di tempat kejadian. Ketua Polis Kampar, Superintendent Muhammad Nazri Daud berkata, lori dinaiki kedua-dua mangsa terbabit nahas dengan sebuah lori yang membawa muatan batu. Siasatan mendapati apabila sampai di lokasi kejadian, secara tiba-tiba lori sangkar ayam melanggar bahagian belakang lori muatan batu ketika kedua-dua kenderaan berat itu berada di lorong kiri. Pelanggaran mengakibatkan lori dengan muatan sangkar ayam mengalami kebakaran namun dapat dipadamkan pasukan bomba yang tiba di lokasi kejadian. Pemandu dan kelindan terbabit tersepit sebelum berjaya dikeluarkan anggota bomba namun disahkan maut oleh pasukan paramedik. Pemandu lori muatan batu turut mengalami kecederaan. Kemalangan itu mengakibatkan laluan kiri arah utara terpaksa ditutup untuk kerja siasatan dan pembersihan oleh bomba serta Plus Malaysia Berhad.
Kerajaan belum berhasrat untuk memansuhkan tol Gombak dan Karak bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas terutama di Lebuh Raya Pantai Timur LPT. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pemansuhan tol itu akan membebankan kerajaan mendapatkan dana bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Saya berharaplah pengguna kita semuanya faham tol ini kalau dimansuh dia akan membebanlah pada kerajaan untuk dapat kewangan untuk kita pastikan standard jalan tu dengan kerja-kerja penyelenggaraannya sepatut kita buat. Jadi kalaulah kekurangan kewangan nanti, macam kewangan mungkin itu boleh terjejas. Buat masa sekarang kita belum ada lagi hasrat untuk kita nak mansuhkan tol itu. Isnin lalu ketika sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Parlimen Perikatan Nasional Kubang Kerian menggesa kerajaan memansuhkan sekurang-kurangnya 2 tol masing-masing di Gombak dan Karak sebagai usaha untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas bagi pengguna LPT. Menurutnya, langkah itu penting mengambil kira kewujudan 4 tol yang terpaksa dilalui pengguna LPT menuju pantai timur iaitu Gombak, Bentong dan Karak serta di laluan keluar menyebabkan kesesakan yang melampau. Dalam pada itu, tambah Alexander, KKR sentiasa mencari jalan bagi mengatasi masalah kesesakan jalan raya yang meningkat terutama pada waktu kemuncak dan musim perayaan. Beliau akan berbincang dengan pegawai dari KKR untuk memaklumkan kepada pihak konsesi untuk tidak melakukan kerja-kerja penyelenggaraan pada waktu tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan sebahagian Seksyen 5A lingkaran tengah utama LTU Raut Bypass sepanjang 6.4 km. Pembukaan jajaran yang menelan kos RM252.5 juta ini akan memberi manfaat kepada pengguna jalan raya dengan memendekkan masa perjalanan dari Lebuh Raya Pantai Timur ke Kuala Lipis tanpa perlu melalui Bandar Bentong dan Raub. Ops pantau Bazar Ramadan akan diadakan di seluruh negara bermula 12 Mac ini di mana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan menjual pada harga tidak munasabah di Bazar Ramadan tahun ini. Berkenaan dengan Bazar Ramadan, kita akan laksanakan ops pantau bermula 12 hari bulan 3 2024 di setiap Bazar Ramadan supaya memastikan bahawa tidak ada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga yang tidak munasabah. Dan juga di 60 lokasi Bazar Ramadan Rahmah di seluruh negara, kita akan kita menyasarkan sekurang-kurangnya 40% peniaga menawarkan menu Rahmah. InsyaAllah dalam Bazar Ramadan Rahmah 40% peniaga disasarkan untuk menawarkan menu Rahmah, dan di Bazar Ramadan Rahmah juga kita akan memberi insentif kepada peniaga yang menawarkan menu Rahmah sebanyak RM50 dan juga Selain itu, KPDN juga akan memberi inisiatif kepada pengunjung e-wallet RM20 dan di setiap lokasi ada RM2,000 e-wallet akan dikeluarkan untuk membantu pengunjung membeli. Fuziah menjawab soalan tambahan Datuk Muhammad Isa, Ahli Parlimen Barisan Nasional Tampin mengenai modus operandi KPDN dalam memantau penjualan di Bazar Ramadan tahun ini. Baik, penduduk di Kampung Payang Kayu, Hulu Terengganu bergotong royong membersih serta menyiapkan saliran paip dari air bukit sebagai persiapan bagi menghadapi musim kemarau tidak lama lagi. Walaupun sudah mempunyai kemudahan air bersih, namun penduduk di kampung berkenaan lebih gemar menggunakan air bukit itu sebagai sumber alternatif untuk kegunaan harian mereka selain untuk penjimatan bil elektrik. Ahli Jawatan Kuasa Bahagian Prasarana Air Bukit Kampung Payang Kayu, Mustafa Taib berkata, jarak antara punca air di kawasan air terjun Bukit Tinggi yang terletak kira-kira 2.5 km dari kampung tersebut dijadikan sebagai bekalan air utama yang disalurkan kepada kira-kira 98 buah rumah. Jelasnya, sistem mini empangan dibina penduduk bagi membolehkan air yang ditakung disalur terus kepada setiap rumah penduduk melalui sistem paip yang disambung sehingga ke kampung mereka. Air bukit ini merupakan satu benda
satu nostalgia untuk nak menambahkan kekuatan air itu kalau seandainya musim kemarau yang mungkin akan berlaku dalam bulan Ramadan ni, dan selagi komuniti airnya cukup sejuk. Kalau kita mandi di tengah hari sejuk, petang pun sejuk, malam lebih lagi. Hal inilah membuatkan kita rasa teramat cinta untuk nak mengekalkan tradisi air bukit ni. Katanya penduduk di kampung itu telah menggunakan bekalan air dari bukit sejak 40 tahun lalu sebagai sumber air bersih bagi kegunaan lebih 500 orang. Sebanyak RM5,000 hingga RM7,000 wang bantuan yang diperoleh daripada syarikat korporat digunakan untuk kerja menyelenggara sistem paip berkenaan pada setiap tahun. Sementara itu, Muhammad Nawi Yahya, 56 tahun, berkata kemudahan air bukit yang disalurkan ke rumah boleh menjimatkan sedikit perbelanjaan kerana tiada bil yang perlu dibayar setiap bulan selain mengurangkan penggunaan air paip kerajaan. Kata orang dapat menghadirkan ada air bukit lah. Tujuan untuk mengadakan tujuan air bukit ni yang pertama dari segi kos perbelanjaan tu mungkin jimat lah dari segi bayaran apa ya. Lepas tu dari segi musim kemarau nanti maknanya kalau mandi kalau apa pun maknanya keadaan badan kita sentiasa selesa sejuk lah. Seorang lagi penduduk, Sulaiman Ahmad, 55 tahun, berkata air bukit amat berguna sekiranya tiba musim kemarau kerana penggunaan air paip kerajaan akan meningkat hingga mengakibatkan tekanan air menjadi rendah. Air bukit ni mesti kena ada setiap rumah. Dan kita mandi dengan sejuk, jimat air GBA dengan jimat sikit air GBA kita pakai tu. Lepas tu dengan air bukit ni kesihatan lulus. Katanya lagi, air dari bukit boleh digunakan dalam kuantiti banyak walaupun pada musim kemarau kerana ia ditadah terus daripada kawasan air terjun dan sesuai untuk dijadikan air mandian ketika musim panas disebabkan suhu yang sejuk. Baik, selepas ini 7 juta dijangka menonton TV Al-Hijrah pada Ramadan. Baik, masih bersama berita Al-Hijrah. Ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace yang dikesan di media sosial adalah bertentangan dengan syariat Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, berkata pihaknya akan memastikan semua kandungan di media sosial mengenai ajaran itu diturunkan seberapa segera bagi mengelakkan masyarakat daripada terpengaruh. Di JAKIM kita memandang serius ajaran ini, dan seperti mana yang Yati sebut tadi itu, kita tidak mahu generasi anak-anak muda ini terpengaruh dengan ajaran tersebut. Jadi kita akan berbincang, dan perbincangan dengan PDRM dan juga MCMC sentiasa berjalan. Kita mengharapkan insya-Allah kerjasama MCMC untuk monitor ajaran yang disebarkan melalui social media tersebut dan berperanan untuk memberhentikan, dipanggil apa, menurunkan, kan, TikTok ke apa ke, daripada dapat dituntun oleh pengikut-pengikut dia. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar keluarga Madani di Putrajaya pagi tadi. Menurutnya lagi, jika dibiarkan, ada di kalangan yang cetek ilmu agama akan mudah kagum apabila individu yang bersiaran secara langsung di media sosial mengguna perkataan dalam bahasa Arab. Tular di media sosial mengenai akaun TikTok dipercayai milik Bishop atau Ketua Ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace yang mempunyai lebih 30,000 pengikut dan mendapat sambutan apabila pemilik akaun itu menggunakan aplikasi TikTok Live atau siaran langsung. Sementara itu, jelasnya JAKIM sentiasa bersedia untuk menambah penempatan kader di MCMC sekiranya diperlukan bagi memastikan matlamat utama iaitu membantras penyebaran ajaran sesat melalui media sosial tercapai.
TV Al-Hijrah sasar jumlah tontonan pada Ramadan sebanyak 7 juta berbanding tahun lepas 6.4 juta tontonan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Namazi Haris berkata stesen televisyen Islamik pertama negara itu juga berusaha memenangi minat golongan belia. Kalau tahun lepas kita berjaya mendapatkan jumlah tontonan hampir 6 juta lebih. So sasaran pada tahun ini peningkatan ke 7 juta. Dan saya yakin melalui beberapa program yang kita laksanakan. Antaranya program-program baru kita ada program Risalah Al-Syafi'i yang kita bawakan khas daripada luar negara. 30 episod. Sempena Ramadan, TV Al-Hijrah akan menyiarkan 22 rancangan istimewa, antaranya Apa Cerita Koma bersama Ustaz Kazim Ilyas, Ihya Ramadan, Ibrah Ramadan, Jamca Edisi Ramadan, Sembang Moreh, Peristiwa Ramadan dan banyak lagi. Beliau berkata demikian ketika sidang media pelancaran program Ramadan Mentadabbur Keindahan TV Al-Hijrah di stesen kereta api Kuala Lumpur. Konsep Mentadabbur Keindahan adalah kesinambungan daripada program Tadabbur Al-Quran sebelum ini dan kematangan penonton dengan bertadarus serta merenung maksud Al-Quran dengan lebih mendalam. Dan sempena peningkatan jumlah tontonan TV Al-Hijrah pada 2023 itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata stesen berkenaan boleh menjadi penanda aras kepada stesen TV lain untuk menghasilkan lebih banyak program Islamik. Daripada sudut tuntunan, Alhamdulillah, sebab tu saya ucapkan syabas kepada TV Al-Hijrah kerana telah mendapat rating yang tinggi daripada sudut tuntunan. Dan dalam konteks tersebutlah dengan kelainan dan mesej baik Islami yang disampaikan oleh TV Al-Hijrah ni, saya mengharapkan agar TV-TV yang lain. Itu peranan sebab kita bila nak melakukan perubahan, kadang dengan cara kita buat yang terbaik, orang lain nampak, tuntunan ramai. Jadi konten kandungan Islam itu akan ditayangkan juga di channel-channel yang lain. Selain itu, beliau berharap TV Al-Hijrah dapat mengekalkan prestasi dalam menyiarkan program yang memberi manfaat kepada semua lapisan penonton bukan sahaja pada bulan Ramadan namun sepanjang tahun. Beliau ditemui selepas merasmikan program Ramadan Mentadabbur Keindahan TV Al-Hijrah di stesen kereta api Kuala Lumpur. Lebih 100 idea dan cadangan baru dicambah sepanjang 2 hari pelaksanaan Convention Baitul Mal Kebangsaan KBK 2024 yang berlangsung di Melaka. Convention yang kali terakhir diadakan pada tahun 2018 itu dianjurkan dengan pelibatan 350 orang peserta yang terdiri daripada wakil Jabatan Kerajaan, agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama serta Majlis Agama Islam Negeri. Pengurus Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka Maim Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, konvensyen julung kali dianjurkan di negeri Melaka bertemakan melestarikan Baitul Mal merintis Malaysia Madani itu merupakan anjuran bersama Maim, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar serta Yayasan Wakaf Malaysia YWM. Penganjuran KBK itu juga menjadi platform untuk menjana dan mengumpul idea serta pemikiran para cendekiawan Islam dari pelbagai lapangan seperti pentadbiran, akademik dan sebagainya dalam memperkasa institusi Baitul Mal. Ianya sekaligus dapat meningkatkan lagi pemahaman dan menyebar luas maklumat mengenai kepentingan institusi Baitul Mal dalam usaha memperkukuhkan lagi sosioekonomi ummah. Dan melalui resolusi yang akan dibentangkan sebentar nanti, saya percaya ada banyak input baru, banyak cadangan baru, penambahbaikan, gesaan untuk tumpuan secara holistik diberikan kepada semua majlis-majlis Islam negeri-negeri agar hasrat untuk melahirkan sebuah masyarakat madani akan dapat dicapai. Mengulas lanjut, ujarnya konvensyen itu juga secara tidak langsung dapat menjana dan mengumpul idea cendekiawan Islam daripada pelbagai bidang selain peserta seluruh negara turut membentangkan kertas kerja masing-masing. Syarikat yang menjual produk berasaskan pisang, Pisang Go,
berjaya kaut keuntungan memberangsangkan tahun lalu. Menurut Ketua Pegawai Operasi Pisang Go, Johaida Muda, perniagaan yang berasaskan pisang itu diwujudkan bagi meningkatkan lagi perniagaan jalanan ke satu standard dan konsep yang lebih eksklusif. Jelasnya perniagaan itu dilakukan bukan hanya untuk mengaut keuntungan peribadi semata-mata, malah untuk menolong lebih ramai usahawan kecil di luar menjana pendapatan bersama Pisang Go. Pisang Go yang mempunyai keseragaman rasa dan bentuk menggabungkan kesegaran dan kreativiti dalam mempelbagaikan produk berasaskan pisang. Mahukan produk makanan warisan yang dijual seperti cekodok pisang, goreng pisang dan krepek pisang tidak lapuk di zaman. Alright. So apa yang kita di Pisang Go buat, kita nak memudahkan usahawan kita berniaga, kan? So di Pisang Go kita provide A to Z. Produk tu dah already siap, dah setengah masak. Tak perlu lagi nak kupas pisang, tak perlu lagi nak baca tepung, nak baca kodok, kan? So sangat mudah. Jadi cara kerja yang mudah ni lah yang insya-Allah dapat bantu usahawan di luar sana yang minat nak berniaga lebih mudah kerjanya, senang. Jelasnya lagi, produk lisensi Pisang Go menawarkan peluang perniagaan yang mudah untuk diuruskan. Tidak perlu bersusah payah untuk memotong pisang dan membancuh tepung, hanya memerlukan 2 minit untuk disediakan kepada pelanggan. Usahawan yang ingin menjana pendapatan bersama Pisang Go boleh layari www.pisanggo.com atau hubungi Pisang Go di talian tertera. Gadis terselamat selepas 3 hari terperangkap dalam runtuhan. China menganggap perang Israel ke atas Gaza sebagai memalukan tamadun. Menteri Luarnya Wang Yi berkata tragedi kemanusiaan itu tidak sepatutnya berlaku di abad ke-21 ini dan Beijing turut mengulangi pendirian untuk gencatan senjata segera dilakukan. 21世纪的今天，这场人道灾难竟然无法被制止，这是人类的悲剧，更是文明的耻辱。任何理由都不能再为冲突延续辩解，任何借口都不能再为平民被杀戮开脱。 Beliau dalam pada itu mendesak komuniti antarabangsa bertindak segera dengan menjadikan gencatan senjata serta-merta di Gaza sebagai agenda utama dan memastikan bantuan kemanusiaan ke atas wilayah terkepung itu sebagai tanggungjawab mendesak. China katanya terus menyokong untuk penubuhan sebuah negara Palestin yang berdaulat dan menjadi anggota rasmi PBB. Genosid di Gaza ketika ini memberi amaran kepada dunia bahawa wilayah Palestin yang diduduki sejak sekian lama tidak lagi boleh dibiarkan serta ketidakadilan sejarah yang dialami rakyat Palestin tidak juga boleh berterusan dan perlu diperbetulkan. Seorang gadis terselamat selepas 3 hari berada di bawah runtuhan setelah kediamannya di Bedil Zionis. Dalam serangan itu, semua 6 ahli keluarga Hala Hazim Hamada, 15 tahun, terbunuh. Terdahulu tular di media sosial panggilan seorang lelaki yang menyayat hati cuba menenangkan anak saudaranya yang terperangkap di bawah runtuhan. Dalam lilangan air mata, Muhammad As-Sabak meminta anak saudaranya itu supaya kuat ketika di bawah runtuhan. والله حاسس فيك يا خالي ايش؟ فيش حدا صاحي فيش الا انت؟ طب انت يا خالي حاولي تضلك بخير وحاولي خلي نفس عندك تتنفسي وخليكي منيحه خليكي قويه اذا في شيء حواليك كليه عشان تضلك صامده قبل ما نصلك. هاينا بنكلم فيهم والله يا خالي كلنا بنتصل عشان خاطرك واقسم بالله ما احنا مش عارفين نصلك يا خالي منيح بدنا نصلك والله ما احنا عارفين يا خالي هاينا بنحاول نصلك وبتقلقيش حنجيكي حلا خليكي قويه يا خالي خليكي قويه اصبري يا خالي خالي تخافيش احنا كلنا معك تقلقيش حنصلك باذن الله.
Kediaman Hala diserang Zionis di Han Yunis Sabtu lepas. Hanya Hala yang terselamat manakala kesemua 6 ahli keluarganya termasuk ibu bapanya syahid. Hala yang kini dirawat di hospital di selatan Rafah sempat berkongsi detik tragedi yang menimpanya. Gadis itu memaklumkan Zionis menggunakan pembesar suara memaksa penduduk keluar, namun belum sempat berbuat demikian. Rejim sudah membedil kediaman dan kemudian meratakan mengguna jentolak. Dan pada itu, kebuluran di Gaza semakin teruk. Tiada tepung dan beras boleh dimasak, apatah lagi untuk disuap. Di Jabalia, penduduk Palestin berkumpul di pusat pendermaan untuk mendapatkan makanan percuma. Kebuluran di bahagian utara kini telah berada di tahap bencana. Kanak-kanak sudah alami kekurangan zat makanan. النار بنولع فش حتى ايش نولع عليه حتى الوقود فش غاز فش طحين فش رز بس انه نسلك اطفالنا ونسائنا من سوء التغذيه والامراض اللي بتصير عندنا في الجرن وخاصه شمال غزه بشكل عام. Sebelum ini PBB sudah memberi amaran ancaman kebuluran di Gaza semakin memburuk dan bantuan kemanusiaan perlu diperbanyak bagi mengelak kematian akibat ketiadaan makanan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata peneroka Israel adalah antara punca utama yang menghalang penyelesaian konflik Israel-Palestin selama ini. Katanya salah satu halangan terbesar ialah tindakan merampas hak orang lain menggunakan nama peneroka untuk menceroboh dan mencuri tanah milik Palestin. Sözde yerleşimciler adı verilen, aslında Filistinlilere ait topraklara çöken, çalan gaspçıların eylemleri çözümün önündeki en büyük engellerden biridir. Beliau berkata pada sidang media bersama sempena lawatan Presiden Palestin Mahmud Abbas ke Ankara. Erdogan yang lantang memperjuangkan hak Palestin turut menggesa pemberian akses tanpa had ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis sepanjang bulan Ramadan yang dijangka awal minggu depan. Tambahnya, tuntutan ahli politik radikal Israel bagi menghadkan kemasukan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa sama sekali tidak masuk akal. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı bağlamında provokasyonların önlenmesi gereğine ilişkin mesajlarımızı ilgili yerlere iletiyoruz. Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların Harem-i Şerif'e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Semalam, pejabat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan kenyataan akan menghadkan kemasukan jemaah ke pekarangan Masjid Al-Aqsa pada bulan Ramadan sama seperti tahun lalu tanpa menyatakan jumlah tertentu. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.